Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya lagi. Ini waktu malam ni dah pukul berapa ni? Dah pukul 9 malam lah. Terpaksa buat review intro malam sebab siang tak sempat dah. Jadi apa yang kita nak belajar lagi kali ni lebih mencabar lagi, lebih ganas, iaitu menservis karburator. Servis karburator bukannya mudah. Sebab apa? Semua orang boleh servis, buka pasang balik. Tapi apa dalam kandungan, apa yang kita nak tukar, apa yang kita nak servis, mari ikut tengok lagi. Saya akan tunjukkan satu persatu. Bye. Assalamualaikum, selamat datang ke channel saya. Dah lama kita tak beraksi. Kali ini kita akan belajar lagi tutorial yang seterusnya, iaitu bagaimana untuk kita servis karburator. Ini adalah siri terakhir sekali untuk mesin rumput. Lepas ni saya tak masuk mesin rumput lagi. Saya akan pergi kepada mesin-mesin yang lebih mencabar lagi untuk tuan-tuan dan puan-puan saksikan. Jadi mari kita sama saksikan bagaimana cara menservis karburator dengan cara yang mudah dan lebih simple dan lebih meyakinkan tuan-tuan. Okay, let's go. Assalamualaikum. Hari ini saya akan tunjukkan tutorial lah, sedikit tutorial untuk bagaimana untuk kita menservis ataupun mencuci ataupun menanggalkan karburator mesin rumput. Karburator ni dia simple je, kecil dan dia tidak begitu rumit. So mula-mula apa yang kita buat, kita mesti lihat bagaimana lokasi kedudukan dia, dan mula-mula kita kena tanggalkan apa nama ni kita panggil sebagai throttle lah. Throttle ni kena tanggalkan lah. Ada kalanya ketat, so menggunakan plier lah. So yang ni dia tak ketat, so kita gunakan tangan. Pause. Baik, kita sambung lagi. Selepas kita tanggalkan air filter tadi, so kita kena tanggalkan dia punya fuel hose lah. So kita bagi sebagai saluran minyak dia ni. So fuel hose ni kena buka menggunakan spana. Kita ada spana saiz yang sama, spana 13 ke, boleh ditanggalkan lah. Ada dua washer kat sini ya. Pastikan washer ni tak hilang. Kita nak gunakan balik. So yang ni adalah berpasangan untuk karburator. So kalau depan ni, kalau kita lihat, ini adalah cok sebenarnya. Kalau kita lock kat sini, dia adalah cok untuk digunakan kalau sebelah pagi ke ataupun dalam keadaan enjin yang sejuk. So kita gunakan cok. Kalau kita dah run baik, so kita lepaskan So kita seterusnya kita akan menanggalkan ini kita menggunakan spana 10. Tak perlu buka sampai habis, kita perlu longgarkan dia. Dah kita dapat menanggalkan dia. Okey. Jadi ini adalah karburator yang saya masukkan. So karburator ni bagaimana cara dia untuk kita buat. Pertama sekali kita tengok fizikal lah. Pasal apa? Yang ni adalah karburator yang baru, so dia tidak ada sebarang kekotoran lah. Kalau kata karburator yang digunakan pada mesin, dia mesti dalam keadaan yang tidak bersih dan perlu kita bersihkan, dan pastikan beberapa komponen di dalam ni perlu dibersihkan supaya dia dapat berfungsi dengan baik. So seterusnya kita kena buka bahagian takungan ni, takung minyak. Dan minyak tadi ataupun campuran udara berapi masuk dari sini untuk memenuhkan bahagian minyak ni. So kita buka bahagian bawah ni. So dia tidak begitu susah sebab dia simple aja. Lebih kurang kalau kata karburator motosikal pun lebih kurang macam ni. Contohnya macam EX5 ke ataupun Modena Screes yang pernah saya buka kan. Jadi kurang dia rupa dia pun sama.
So lepas kita dah tanggalkan, kita boleh bukakan dia. So buka dalam dia apa yang kita akan jumpai. Yang pertama sekali kita akan jumpa float ataupun kita panggil sebagai pelampung. Ini pelampung dia, ini takungan dia. Pastikan kawasan ni ada bergasket gasket ni mesti ada, jangan kalau koyak. Kalau koyak katakan kita kena tukar bergasket yang baru. Kalau kita ada stok katakan kita boleh menggunakan gasket yang lain dan ikut rupa bentuk yang sama dan pasangkan. So ni adalah punya. So bahagian seterusnya ini adalah dia punya kita panggil sebagai apa nama tu, main jet ni main jet dia. Okay, main jet. So main jet ni kita pun boleh tanggalkan ni. Main jet ni dia baru, so bersih lah. So, tidak biasanya dia akan mengalami kotoran kotoran yang masuk daripada tuti dan minyak petrol yang telah bercampur, tak ada kalanya boleh menyebabkan dia tersumbat sebabkan tidak ada lama tidak digunakan dan dia akan buat tersumbat. So ini adalah dia punya pelaras untuk needle valve. Kadang tengok bila dia minyak kekurangan dia akan turun, so menyebabkan needle valve ni membuka, memasukkan minyak yang baru. So apabila dia telah penuh, dia akan tutup umpama dia begini lah, dia turun. So bila dia penuh dalam takungan tu, dia akan ternaik ke atas, so dia akan tutup pintu. Kalau dia ada kekurangan minyak, dia akan turun lagi. So minyak akan sentiasa dipenuhkan dalam ni supaya dapat menampung untuk pembakaran enjin ni dalam keadaan yang mencukupi untuk bekalan daripada enjin. So seterusnya kita akan buka untuk main jet. Main jet ni perlu dibersihkan lah. Main jet ni cik kena bersihkan, anda kena bersihkan dengan menggunakan satu benda yang halus untuk bersihkan di bahagian dalam ni. Biasanya bahagian dalam ni mengalami kebocoran. Bukan kebocoran, sumbat. Okay. So kat jap. Ini adalah bahagian untuk main jet Main jet ni fungsi dia apabila minyak di dalam takung tu dah ada, so dia fungsi dia menyedut ke dalam enjin dan melalui satu lagi tu dipanggil sebagai venturi lah. Ujung ni ada venturi ni menyempitkan kawasan tu, so kawasan tu dia vacuum, so udara yang berapi akan tersedut keluar bila sedutan daripada enjin. So kita akan buka main jet ni. Okay, main jet ni rupa dia macam ni lah. Main jet ni ada berbagai-bagai jenis, berbagai rupa ikut pada saiz enjin. So dalam dia ada lubang, perlu dibersihkan. Kalau tak dibersihkan, dia akan menjadi sumbat dan kotoran tidak dapat, enjin tak dapat dihidupkan. Okay, yang ni adalah dia punya pelaras minyak. Okay, pelaras minyak ni perlu kita tanggalkan. So kita tanggalkan dia punya batang yang baru kita dapat keluarkan, iaitu dia punya pelaras minyak. So dalam ni ada satu lagi valve, ada satu lagi yang kita panggil sebagai valve ataupun kita panggil sebagai needle valve. Needle valve ni kecil ya. Needle valve ni fungsi dia adalah buka dan tutup pintu. Contohnya bila dia berkurangan, katakan dia akan buka, dan bila penuh dia buka dan dia tutup, dia buka dan dia tutup. So fungsi dia untuk needle valve. So ini adalah komponen-komponen yang ada dalam yang perlu kita bersihkan. Dan akhir sekali adalah untuk pelaras pendikit ataupun kita bagi throttle punya adjustment. Kita nak throttle punya adjust macam mana, so kita buka.
Kalau kita pasang balik pun, kita tengok kat mana dia pergi. Dia ni adalah di bahagian dalam tu. Dia akan muncul kat situ, bahagian venturi tu. Okey. Okey, fungsinya adalah untuk melaraskan bahagian kita panggil slide throttle lah. Kita panggil throttle. Nampak tak? Nampak tak throttle kan? Buka turun dan naik. Nampak tak? Turun dan naik. So dia ni akan melaraskan sama ada nak buka besar sikit ataupun ini yang menjadikan timing kita enjin kita tinggi ataupun timing kita rendah. So inilah rupanya sebenarnya. Dan kita tanggalkan ni dan ini, dan perlu benda ni komponen ni perlu dibersihkan semua secantik dan bahagian-bahagian ni perlu ditembak dengan retiup dengan angin supaya dapat mengeluarkan kotoran. So nanti kita sambung balik lah. Nah, sebab kita dah buka, contohnya kita dah cuci dan sebagainya dah bersih kan. So kita perlu kita pasangkan balik. So mula-mula sekali apa kita perlu buat adalah kita kena sangkutkan needle valve ni tadi. Sangkutkan terlebih dahulu. Okey. Kita sangkut dan kita masukkan dia ke tempat dia. Okey, dah siap masukkan semua. Kita jangan lupa masukkan palang dia. Masuk secara perlahan-lahan ya, supaya tidak mengelakkan dia daripada patah ke ataupun bengkok. So bila dah masuk, maknanya dia telah dalam keadaan yang boleh terbuka dan tertutup dia punya needle valve ya. So jangan lupa main jet yang telah kita bersihkan tadi, pasang balik. Main jet ni jangan lupa pasang kena ketat sikit lah. Sebab apa, kadang-kadang saya jumpa banyak main jet jatuh ke bawah sebabkan mereka tak terikat dengan betul dan begitu kuat. So jangan lupa untuk memasang dia punya pelampung. Pelampung ni kalau perlu ada, kalau tak ada pun ada banyak kes pelampung tertinggal kat luar, cover dah pasang pun banyak kes juga. So pastikan pelampung ni dimasukkan yang berbiji, yang berbiji timbul ni bahagian atas. Dan pastikan gasket baru ataupun yang ni memang baru lah. Kalau kata dah rusak kan baru dipasangkan. So jangan lupa pasang balik seluasannya. Okay. Lepas tu kita akan buat percubaan lah. Kalau kata dah selesai ni, kita buat percubaan baru carburetor ni okey ke tak okey yang kita pasang, kita servis. Inilah dikatakan servis. Sebab apa, kadang-kadang carburetor ni terlampau kotor dan menyebabkan banyak berlaku sumbat di dalamnya, dan operasi-operasi yang di dalam ni tidak dapat berjalan dengan baik. So dia mengalami kekurangan bahan api yang menyebabkan akan untuk dihidupkan dan sebagainya. So dia telah selesai. Selesai semua apa kita buat. Jangan lupa pasang balik dia punya fuel ataupun masuk saluran minyak ni. Sini pun ada penapis, perlu dibersihkan dahulu. So kat sini ada satu washer aluminium. Ada satu washer aluminium, perlu ada kat sini. Dan tuan-tuan masukkan lah. Okey, masuk ni tak perlu ketat pun tak apa. Okey, kita dapat masukkan dahulu dan baru kita masukkan ke bahagian sebagai intake manifold lah. Kita panggil intake manifold. So masuknya masuk. Pastikan kita pasang dia dan tidak boleh dalam keadaan yang tidak tegak. Mesti tegak betul-betul tegak. Mesti kita perhatikan dia betul. Sebab apa, kandungan minyak di dalam ni, minyak akan penuh, dia akan tutup. Kalau kata disengit, minyak akan melimpah keluar. So menjadikan tidak cukupan, tak cukup minyak untuk running, dan juga ada kalanya boleh berlaku overflow. Okey, kemudian boleh kita ikat bahagian ni, dia punya tempur ataupun kita bagi sebagai skru ni supaya dia tidak boleh bergerak lagi. Okey, so now the fit cantik. Dan apa yang perlu buat, kita masukkan steering throttle dan juga pastikan throttle ni masuk di bahagian yang ada slot ni. Kalau lihat di dalam ni ada satu titik ataupun satu guide untuk dia masuk. So
router masuk, jangan lupa ikatkan dia terus. Kita ikat semua. Okey, kita akan cuba kalau kita dah masuk minyak nanti, kita akan cuba wanita kita ni. So kita letakkan dan menggunakan mana yang sesuai. Okay. Ini adalah kok dia ataupun kita pakai pelara nak buka begini, nak tutup macam ni. Okey. Okey, kalau dah selesai semua, pastikan dia ada sedikit kita panggil sebagai sedikit ruang untuk udara masuk untuk kita mula-mula menghidupkan enjin. Kalau dia tak ada satu ruang pun dalam tu untuk udara masuk, so untuk menghidupkan adalah bermasalah nanti. So langkah seterusnya, mari kita pasang dia punya penapis udara. Penapis udara ni penting Jangan ada yang tak pasang, sebab banyak orang dia tak pasang sebab dia kata benda ni menyebabkan sumbat. Tapi sebenarnya benda ni adalah penting untuk menapis. Kalau kita buat kerja-kerja memotong ni, kita akan enjin akan menjadi berbagai-bagai, sama ada debu-debu, pasir, rumput-rumput halus semua akan masuk ke dalam enjin dan boleh menyebabkan karburator rosak dan menjadi kotor. So pastikan tapis ni perlu ada, dan tapis ni pun perlu dibersihkan sekali. Tapi oleh kerana mesin baru, so dia memang tak bersih. Bersihkan dia senang je, buka dan timbakkan bersihkan dengan meningkat tekanan udara yang tinggi. Jadi saya rasa ini sesuai. So ini adalah router dia. Kita gerakkan gitu. Okey, jadi itu saja tutorial yang mudah pada hari ini. Kiranya ada persoalan dan juga ada komen, jangan lupa like, share dan subscribe.